آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا واهدنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ثم أما بعد. Alhamdulillah. Yang saya hormati lagi saya muliakan yang bahagia Tuan Imam Masjid Kalau subuh tu beberapa kali lah. Jadi untuk kuliah maghrib malam seperti ini, bagi saya ini adalah satu kesempatan yang pertama diberikan untuk sama-sama kita berniat i'tikaf dan kita duduk dalam satu majlis taman-taman syurga ini bersama. Mudah-mudahan kita menempatkan diri kita di taman-taman syurga ini menjadi satu bukti keikhlasan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya kita melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kalau ikut giliran tu tak ada kot. Betul tak ada. Ikut giliran jadual tu sekat minggu yang keempat lah. Kalau hari Selasa tu saya tengok mampu saat ni lah. Kan? Tadi oleh kerana hari Selasa pada bulan ini kali yang kelima. Betul tak? Kau tak tahu tarikh. Minggu kelima. Hari Selasa yang kelima bagi bulan ini, maka jadual kuliah itu tidak ada lah kan. Jadi kita kira hari bulan. Jadi pada malam ini Allah beri kesempatan untuk saya bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hak yang tak biasa tengok saya kena habaq nama lah. Tapi di rumah orang, tu orang tak tahu dia main semang apa ni. Kan? Beri salam, kita pun panggil masuk dalam rumah. Dia pun tak habaq dia siapa, kita pun tak tahu dia siapa. Jadi saya habaqlah nama saya Lutfi Amir bin Sa'idin. Abang cakap tu ya. Hak lain tuan-tuan siasat sendiri. Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, pada malam ini saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan semua untuk kita melihat kepada satu pesanan Nabi SAW. Yang mana pesanan Nabi ini yang kita ma'ruf disebut sebagai hadis ataupun disebut sebagai ma udhifa ila Nabi SAW min qaulin wa amalin wa sifatin wa taqririn, iaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, sama ada daripada apa yang dituturkan, diperkatakan oleh Nabi, ataupun yang dibuat oleh Nabi, ataupun yang ada pada sifat-sifat Nabi, ataupun yang Nabi mengaku. Jadi pada malam ini yang kita nak sama-sama perdengarkan atau mengambil istifadah daripada hadis ini ialah berkenaan dengan satu pesanan Nabi. Nabi pesan satu pesanan ini kepada seorang sahabat. Sahabat ni sangat menyintai Nabi. Sehingga kan dalam beberapa hadis yang disandarkan kepada sahabat ini akan menyebut amarani khalili. Amarani khalili. Amarani khalili. Maksud amarani khalili itu ialah maksudnya kekasih aku menyuruh aku. Amarani khalili. Dan sahabat Nabi yang terkenal itu nama dia Jundub bin Junadah ataupun Jundub bin Janadah. Kita rasa tak bisa dengar nama ni ustaz. Ni saya nak abang pergi dengar ni. Jundub bin Janadah ataupun dalam ma'ruf dalam nama hadis menggunakan gelaran ataupun nama yang disebut dalam hadis diriwayatkan oleh sahabat Nabi ini dengan nama Abu Zar Al-Ghifari. Hak tu biasa dengar. Hak tu biasa dengar. Tapi kenal tak? Tak berapa nak kenal. Biasalah tu. Kan? Kita tak bisa tengok, tak kenal lah. Macam saya lah main malam ni. Dia kata, ustaz mana main ni? Tak apalah, sekali carilah tengok tang mana. Saya abang nama sudah lah. Zaman lah ni abang nama orang tahu lah siapa kan. Orang korek jumpa habis. Betul tak ustaz? Betul kan? Untuk dia buat rakaman pula kan. Bukan rakaman ni, live. Lepas tengok, hak ni kan. Dengar suara kecil lah. Orang besar. Gitu lah kan, contohlah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sahabat Nabi ni nama dia Abu Zar Al-Ghifari, dipanggil Abu Zar Al-Ghifari. Nama dia sebelum masuk Islam nama dia Jundub bin Junadah. Dia berasal daripada satu kampung, iaitu kampung Bani Ghifar. Kampung Bani Ghifar ni dia di antara Mekah ke Madinah ada satu laluan
Yang mana orang Arab nak pergi berdagang akan lalu di perkampungan Bani Ghifar ni. Tetapi yang tak berapa nak seronoknya bila lalu kampung Bani Ghifar ni, di tempat itu ramai penyamun. Ataupun ramai, apa panggil, kawang-kawang, orang Deraga panggil kawang. Ramai kawang. Kawang ni siapa lalu dia balas. Siapa lalu dia tak kira siapa. Dia tak kira hak buat live ke, Tok Bilal ke, imam ke, ahli jemaah masjid Deraga kat masa tu lah kalau kita duduk di situ. Kita bawa atas unta kita ataupun atas kereta kita, atas lori kita barang dagangan, lalu kampung dia, mesti dia balasnya. Tu kampung Bani Ghifar. Maka Abu Zar Al-Ghifari ni ataupun Jundub bin Janadah ini, dia tak senang duduk situ. Sehinggalah dia dapat berita khabar tentang ada satu orang manusia yang mulia, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia pun membawa diri keluar daripada kampung dia pergi cari mana satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun pergi duduk dengar cerita, pergi duduk tengok tahu mana Nabi Muhammad, sehinggalah perasan oleh seorang sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia pun pergi tengok kawan ni, tak bisa tengok dalam kampung ni. Kan? Tapi main macam duk cari orang, macam duk cari orang. Kemudian dia pergi tanya, kenapa ni? Mai dari mana Syekh? Dia pun cerita, alah mai guni. Saya mendengar cerita tentang satu orang yang mulia, nama dia Muhammad. Saya mai nak jumpa dia lah. Kemudian Sayyidina Ali kata, okey tak apa. Sayyidina Ali pun tak bawa hari itu, esok pun bawa. Bila bawa ni pergi bertemu dengan Nabi SAW, dia tak menyatakan hasrat dia nak masuk Islam lagi masa tu. Dia hanya duk tengok, duk kaji tengok macam mana akhlak Nabi ni, macam mana Nabi ni, macam mana ada kata Nabi ni level mana. Sehinggalah sampai masa dia pun masuk Islam. Maka bila dia masuk Islam, dia diberi gelaran dengan disebut dengan nama ataupun dipanggil dengan nama Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari ni tuan-tuan adalah seorang sahabat Nabi yang sangat zuhud dan qanaah. Iaitulah Nabi pernah kata, kalau siapa nak tengok zuhudnya Nabi Musa, lihatlah kepada Abu Zar Al-Ghifari. Tuan-tuan tahu tak zuhud dia ni sampai terang mana? Zuhudnya, yakni zuhud ni maksudnya mementingkan kehidupan akhirat. Bukan dunia tak ambil langsung. Tapi dunia ni macam mana? Dunia ini baginya hanya keperluan untuk sehari dan semalam saja. Macam hari ini, saya ada duit RM10 ataupun RM20. Hari ini RM10 saya ada untuk hari dan esok-esok. Saya tak peduli dah esok ni macam mana. Esok cerita lain. Kita ada lagu tu. Ni, orang masjid Deraga ada lagu tu. Dalam akaun tuan-tuan ada tak malam ni RM10? Ada RM10 ya Ustaz? Ada tak? Tak jawab, maknanya tak ada lah tu. Nampak tak? Itu nak abad kezuhudan kita. Nabi pun tak paksa kita buat macam tu. Tapi bagi Abi Zar Al-Ghifari ini, kesusahan hidup itu mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kezuhudan dia tentang hidup dia ni tak ada harta, menjadikan ia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sahabat nampak bila ada Nabi lalu mesti di belakang dia Abi Zar. Sama ada belah kiri atau belah kanan. Sampai pun tengah malam, Nabi berjalan waktu malam, dia akan ikut Nabi. Nabi perasan. Nabi tanya siapa yang sedang berada di belakangku. Dia pun jawab dia. Sehinggalah dia pun dipesan oleh Nabi SAW dalam beberapa pesanan. Malam ni kita nak sama-sama membaca satu hadis Nabi yang berkaitan pesanan Nabi kepada Abi Zar ni yang paling popular. Ada 7 banyak pesanan yang disebut. Tapi malam ni yang kita nak riwayatkan daripada Abi Zar ini ialah 7 pesan Nabi SAW. Iaitulah kata Abi Zar Al-Ghifari, amarani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Maksud dia apa? Maksudnya kekasih aku. Khalil ni maksudnya kekasih yang paling rapat. Itu disebut kata dia paling rapat dengan Nabi, dia sebut khalili. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala pernah menggunakan kalimah khalil ini kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau tuan-tuan pernah baca Al-Quran, dia sebut Allah mengambil Nabi Ibrahim tu sebagai kekasih Allah yang rapat ataupun teman yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan pernah pergi ke Mekah, tuan-tuan akan lalu di jalan yang tengah-tengah tu, di bandar Makkah Al-Mukarramah itu. Ada satu jalan, nama dia Syari' Ibrahim Khalil. Iaitulah jalan yang pernah diulang-alik oleh Nabi Ibrahim ketika berada di sana. Okey, baik. Jadi, Abi Zar ni pun menggunakan perkataan ini, amarari khalili bisab'in.
Dia kata, kekasih aku yang paling aku sayang menyatakan ataupun berpesan kepada aku, menyuruh aku kepada 7 perkara. Perkara yang pertama katanya, amarani bihubbil masakini wad-dunuwi minhum. Yang kedua, wa amarani an anzura ila man huwa duni wa la anzura ila man huwa fawqi. Yang ketiga, wa amarani an asila rahima wa in adbarat. Yang keempat, wa amarani alla as'ala ahadan syai'a. Yang kelima, yang keempat, kelima. Lupa dah nombor pun. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, wa amarani alla yang keempat, wa amarani alla as'ala ahadan syai'a. Yang kelima, wa amarani alla aqula bil haqqi wa in kana murra. Yang ketujuh, yang keenam, wa amarani alla akhafa fillahi lawmata laim. Yang ketujuh, wa amarani an akthira min qawli la hawla wa la quwwata illa billah fa innahunna min kanzin tahtal arsy. Ini hadis Nabi SAW yang mana kalau kita terjemah dalam bahasa kita, yang pertama dia sebut amarani bihubbil masakini wad-dunuwi minhum. Apakah pesan Nabi kepada Abi Zar? Yang pertama pesan Nabi, wahai Abi Zar, aku menyuruh engkau untuk mengasihi orang-orang miskin. Bihubbil masakini wad-dunuwi minhum. Dan duduk dengan mereka. Itu yang pertama. Soalan yang kita kena tanya, dalam rezeki yang Allah bagi kepada kita, ada tak mengalir kepada orang miskin? Kalau rezeki yang Allah bagi kepada kita mengalir kepada orang miskin, kita secara tak langsung sedang melaksanakan apakah suruhan yang Nabi suruh kepada Abi Zar ini. Maksudnya dengan kita belanja dia, ataupun kita sedekah kepada dia, ataupun kita mengeluar zakat kepada dia. Maka itulah yang disuruh oleh Nabi SAW kepada Abi Zar. Bahkan bukan suruh sedekah, belanja makan ataupun bagi duit kat dia. Tetapi yang ada pada sifat Nabi disebut dalam hadis ini, wad-dunuwi minhum. Bahkan Nabi duduk bersama orang-orang miskin. Tuan-tuan, muhasabah diri kita. Kita tengok seorang yang miskin, berpakaian busuk, mai duduk dekat kita. Apa yang kita rasa? Dah miskin. Kemudian berlemuh. Lepas tu, busuk, main duduk kat kita. Jawapan ada dalam diri masing-masing. Sedangkan baginda Nabi SAW, bukan sakat kasih, bahkan duduk dengan orang-orang miskin. Maka kita nak kena cari peluang ni, bagaimana nak menyantuni orang miskin seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW. Tuan-tuan kata, mana nak ada orang miskin dah ni Ustaz, oi. Nak cari tang mana? Kalau tuan-tuan cari kot derga ni mungkin tak ada, tapi ada, saya yakin ada. Kan? Mana nak ada? Kalau tak ada kot derga, tuan-tuan keluar pada daerah Lostang ni. Tapi cari di Kuala Nerang, pergi di Kubang Kenying, pergi sampai mana tu, pergi Padang Terak tu, pergi Padang Nyong. Pergi Padang Nyong, tengok ada satu pondok. Pondok orang tua-tua tidak berwaris. Dah lah tua. Waris tak ada pula. Duduklah kot pondok tu, masuk waktu naik semayang, kita pergi ziarah. Sampai rumah dia lepas lohok, kita pun pergi ziarah rumah dia. Masak nasi pa malam. Masak nasi pa lagi tak tahu. Nasi putih ni, alah mana nak ada nasi arak, nasi biryani, tak ada lah kan. Lepas tu lauk apa? Buat gulai apa? Gulai apa aku putih. Pucuk asing-asing kot gulai tu tadi. Buat rebus makan dengan ada. Sedih tu. Dah. Lepas tu lauk apa lagi? Lauk apa ikan taman terlihat ni. Kalih kot ni, kalih kot ni. Kalih kot ni, kalih kot ni. Pasal apa? Dua belah. Tengah hari makan sebelah, petang makan sebelah. Sedih. Nampak tak? Kalau kita pergi duduk sekali, baru kita tahu bagaimana kehidupan orang miskin. Saya yakin tuan-tuan dan perempuan sekalian yang duduk di derga ni, ada yang dia mewarisi harta mak bapak dia, dia kaya daripada kecil-kecil lagi. Ada juga yang duduk di derga ni, dia memang asal orang kampung pun. Dia susah pun. Sementara dia nak boleh main hidup lah ni, adalah nak makan tu ada, duit pun ada, kalau sesak-sesak pun ada. Dulu pun dia pernah hidup miskin. Tapi seingat saya, waktu kita hidup miskin tu, kita tak kisah sangat pun. Tak kisah sangat kan, betul ya?
Boleh hidup miskin je. Memang duduk kot kampung. Tak ada beras pergi cari ikan. Tak ada beras pergi cari ikan. Tak ada laut pergi cari ikan dalam benang. Tak ada benda nak makan pergi terbih burung. Tak ada apa nak makan. Balas buah muktan orang. Hati hidup susah di kampung. Kan? Kita diajak memang hidup susah. Makan pun apa-apa saja yang ada. Kalau tak ada lauk, cari pucuk-pucuk ubi ke, pucuk-pucuk utat ke. Lepas tu pitang kuih udang dalam sungai. Lepas tu buat balik udang kampung tu, udang padang tu. Lepas tu rincik-rincik daun apa, daun pucuk jangguih tadi ni. Lepas tu buat kerabu. Buah bawang sikit, buah belacan sikit, buah garam sikit, kerabu ayak dengan udang. Oh, sedap. Lah ni nak cari jenuh tuan-tuan, satu pot RM14. No, dulu kutip je. Lah ni tak tahu pergi mana dah tahu udang tu. Tu cerita zaman-zaman susah. Motong ni sekerap 7 kupang sekilo. Sekerap 7 kupang sekilo tak boleh beli beras sekilo lagi masa tu. Lah ni sekerap RM3 pun tak boleh beli beras sekilo juga. Sama no. Sama lah kedudukan dia macam mana. Nak cerita kehidupan susah ni, semua orang pernah lalui. Tapi kesusahan yang sebenar, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW suruh kita bantu kehidupan orang miskin. Pilih cari tuan-tuan, tak mana orang miskin. Kita ada kesenangan, kita ada kelapangan, duit kita ada, makanan kita lebih. Kadang-kadang dengan lebih makan kita tu pun menyebabkan jadi penyakit balik kat kita. Maka kita carilah orang-orang susah seperti mana yang diajak oleh Nabi SAW. Yang kedua, wa amarani an anzura ila man huwa duni wa la anzura ila man huwa fawqi. Baginda Nabi menyuruh aku untuk melihat kepada sesiapa yang berada di bawah aku dan tidak melihat kepada mereka yang ada di atasku. Ini untuk mendidik kita merasa tenang dan bahagia. Pepatah Melayu menyebut, ukoklah baju pada badan sendiri. Kalau tuan-tuan duk ukok baju orang, memang tak boleh pakai. Baju saya, siapa boleh pakai? Ni sahabat depan ni dia boleh pakai baju dia saya. Saya pun boleh pakai lah baju dia. No? Kalau saya pergi Pak Wan tak boleh pakai kot baju saya. Bagi Cikgu Zuki pun kalau pakai boleh. Tapi dia macam kain selimut lah. Nampak tak? Maka kita duk ukok bahagia ni, kita tengok orang. Nabi ajak kita, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kamu. Jangan lihat kepada orang yang berada di atas kamu. Untuk maju tak apa, untuk kamu lihat kepada orang yang di atas kamu. Tapi untuk bahagia, kamu jangan tengok orang yang ada di atas kamu. Kamu tengok apa yang ada pada kamu, tengok dengan orang yang ada di bawah kamu. Maksudnya macam ni. Orang yang ada kereta, dia rasa, aku tak seronok naik kereta ni. Kalau boleh nak naik hak besar lagi. Dia ada kereta dah. Kereta dia tayar 4. Nak naik kereta hak tayar 6. Ada kereta tayar 6. Lori tu. Dia ada kereta dia kecil yang dia kata. Duduk pun dia kata nak buh gear pun payah ustaz. Buh gear satu kena di paha. Ni manual lah kan. Manual. Kena di paha. Tarik gear 2 tak masuk. Teruk lah kereta tu. Duk nampak kereta hak besar-besar. Hak tak gaduh buh gear. Tekan-tekan lepas tu duk tunggu. Lepas tu dia jalan. Niatnya. Niatnya jalan. Kereta elektrik. Dia tunggu tu lah. Tengok bila lah nak boleh pakai, bila lah. Itu semua akan menyusahkan kita pun. Sebab apa? Hidup kita duk berangan-angan nak cari keseronokan. Dia tak ada salah apa. Tapi kita tak akan jadi tenang kalau kita duk ukur hak orang punya. Jadi nak jadi tenang ni macam mana? Dia kena ukur hak kita ada, tengok hak bawah. Aku ada kereta boleh bubuh dia walaupun kena paha. Tapi depa naik mutu je. Aku dah kereta. Aku dah kereta panas tak kena, hujan tak kena. Walaupun nak buh dia payah. Kan? Berbanding dengan orang naik mutu. Dia kata, dia pun naik mutu ni hujan kena berhenti bawah jambatan tu. Lepas tu kereta main langgar air pun kena. Nampak tak? Kena tengok apa? Orang nak naik mutu pula, dia kena bersyukur. Kenapa? Dia kata, aku ada juga mutu. Depa hak tu jalan kaki. Maknanya dia ada juga mutu. Walaupun start kadang-kadang hidup, kadang-kadang tak hidup. Lampu tak nyala, signal tak nyala. Kan? Tu kerja buh minyak pun nitik keluar habis. Syukur. Kerana apa? Dia ada juga mutu. Dia akan rasa bahagia, tenang. Kemudian orang yang ada mutu, orang yang tak ada mutu, dia juga kena bersyukur. Dia kata, aku walaupun tak ada mutu, tapi aku ada kaki. Aku ada kaki. Aku nak jalan daripada Masjid Dargah pi apa nama? Pi Lorong Seri. Boleh jalan kaki, ada kaki.
Dia orang ada kaki, dia kena tengok orang tak ada kaki. Adakah orang tak ada kaki? Maksudnya tak ada kaki dari awal, ataupun dia ada kaki, lepas tu tak ada kaki. Kata aku walaupun tak ada mutu, aku ada kaki. Orang ada kaki pula, orang yang tak ada kaki pula, dia kena tengok aku walaupun tak ada kaki, adalah juga wheelchair. Boleh surung-surung pergi. Daripada mereka, dah kaki tak ada, wheelchair tak ada, aku ada agak wheelchair. Hak kawan tak ada kaki, tak ada wheelchair apa semua ni, dia duduk terdang atas katil. Dia kata syok lah, mereka ada wheelchair, boleh jalan dulu, mereka ada kaki, boleh jalan aku ke. Duduk terdang atas katil ni, duduk tunggu siapa nak main, siapa nak main, siapa nak main, siapa nak main. Bersyukur. Kemudian hak orang atas katil tu pula, dia duduk syukur, dia fikir balik, tengok pun aku, walaupun duduk atas katil, mulut masih boleh duduk berzikir. Tapi mereka hak pilang kubur belakang ni, zikir apa pun tak ada lah. Itu akan menzahirkan kesyukuran dan bahagia pada kita. Kalau kita duduk suluh tengok orang kereta, orang besar, bini orang cantik, makan sedap-sedap, pergi jalan luar negara, ambil gambar sana sini, kita duduk suluh orang, sampai bila kita tak akan mencapai kebahagiaan tu tuan-tuan. Sebab itu Nabi pesan kepada Abi Zar yang kedua ni, wahai Abi Zar, hendaklah kamu melihat orang yang di bawah pada kamu, jangan melihat orang di atas kepada kamu. Kamu akan zahir rasa bersyukur dalam jiwa kamu. Jadi tuan-tuan syukurlah kerana Allah bagi peluang pada kita pada malam ini. Tuan-tuan ada makanan, tuan-tuan ada kekayaan, tuan-tuan ada kehidupan, tuan-tuan ada kenderaan, tuan-tuan ada rumah. Tetapi semua itu menjadikan tuan-tuan bersyukur dan tuan-tuan berjaya melangkah kaki mai ke masjid ni. Berapa ramai orang yang Tuhan bagi kesenangan dunia tak berjaya nak melangkah kaki mai ke masjid ni. Cuba fikir-fikir balik. Syukurlah pada Allah kerana Allah pilih kita. Ramai nak mai ni sebenarnya. Tuan-tuan tahu tak ramai nak mai? Masa mana? Tu masa kena Covid tu ni. Nama aku tak naik. Buat masjid ni tabuh nama aku. Ikut Dajjal. Tu dia. Bukan? Lepas tu boleh mai 7 orang. 7 orang apa? 4 orang. Boleh mai 4 orang. Mereka lah duduk semayang. Kami duduk nganga di rumah. Kan? Dia ingat dengan bini dia. Bini kata, abang jadi imam. Hang jadi imam pun tak apa. Budak dah. Dah tak pergi masjid jadi imam di rumah lah. Hang pun tak apa. Laki dia, aku bukan tak boleh jadi imam. Aku baca panjang. Budak dah. Nampak? Lepas tu boleh main 14 orang. Lepas tu main boleh 40 orang. Lepas tu main boleh kapasiti masjid. Dia kata nama aku tak naik ni. 4 kali dah mereka buat main jemaat. Nama aku sekali tak naik. Marah. Kalau live pula dong. Biar pergi live pun tak live. Kira apa? Dia kata nama aku tak naik. Nama mereka tak naik. Masa tu bukan nak main masjid lah. Lepas buka tu. Inilah yang saya sebut tadi. Beberapa kesenangan yang Allah berikan kepada kita menyebabkan kita rasa tak apa, bagi mereka lah. Nanti tua-tua ni kita pergi masjid lah. Masa dia kata tu, tua dah. Tua dah. Dulu masa duk kerja dulu ni dengan apa nama SUK duk kerja dengan kerajaan semua ni, dia kata nanti pencen kita pergi. Tak kelar duk gitu. Ni cengeng ni. Cengeng pun tak apa. Cengeng pakai sekali ni lah. Patut tak boleh panggil ustaz tu cengeng sangat. Kali ni sudah tak apa. Tak ada masalah, kan? Bukan saya marah siapa-siapa. Nak abang manusia ni bila Allah bagi kesenangan kat dia nanti akan lupa balik. Bam kena pula satu barulah nak ingat Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kan? Kena kuarantin duduk dalam bilik. Seorang-seorang di rumah. Ya Allah, ya Allah. Selamat kalau aku tak maulah. Tak maulah, ya Allah. Kena duduk pakai gas-gas, duduk ditidurkan semua. Tak maulah. Kita duduk macam tu. Masa tu. Lepas ni kalau ya Allah bagi lega, aku tak mau tinggal dah masjid. Masa tu lah. Elok lega, selera. Boleh faham no? Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Yang ketiga, pesan Nabi kepada Abi Zar, wa amarani alla as'ala ahadan syai'a. Nabi SAW kata, minta maaf. Yang ketiga, wa amarani an asilar rahima wa in adbarat. Nabi pesan kepada Abi Zar, wahai Abi Zar, aku menyuruh kamu untuk menjalinkan silaturrahmi walaupun mereka yang berbuat tidak baik kepada kamu. Wa in adbarat. Hendaklah kamu hubung tali kasih sayang silaturrahmi. Silaturrahmi yang pertama ni adik-beradik kita. Adik-beradik kita satu mak satu pak. Lepas tu adik-beradik kita hak sepupu hak lain-lain tu silaturrahim. Lepas tu yang kedua barulah silaturahim kita dengan masyarakat.
Yang ketiga, silaturahim kita dengan manusia sekaliannya. Itu maksud dia. Berluas tu. Dia sebut silaturahim. Maka tuan-tuan, bila kita hidup dengan manusia, ada manusia yang senang diurus, ada manusia yang susah untuk diurus. Ada yang suka dengan kita, ada yang tak suka dengan kita. Maka ada yang menyalahkan kita, bahkan ada juga yang berbuat khianat kepada kita. Maka Nabi pesan, walaupun orang buat benda buruk kepada kamu, tetapi kamu hendaklah menghubung silaturahmi. Kan? Maafkanlah. Susah nak sebut maafkanlah. Boleh memaafkan ustaz, tapi kesan ataupun terasa masih ada. Oh, susah. No? Apabila kita difitnah, apabila kita diinaya, apabila kita diperlakukan, dijatuhkan maruah kita dan sebagainya, sukar untuk menerima. Tapi nak jadi macam Nabi sukar. Tapi Nabi didik kita macam tu. Kalau ikut Nabi, waktu hampa semua main berdiri depan aku ni, ketika Nabi keluar daripada pintu Kaabah, Yaumu Fathu Mekah, mereka tanya, wahai Muhammad, apa kamu nak buat kepada kami, wahai Nabi yang soleh, wahai anak yang soleh? Masa tu baru mengaku kat Nabi. Baru iktiraf Nabi selepas dah semua tertawan bila Nabi balik buka balik kota Mekah. Selepas berjaya mentakbir Madinah. Maka Nabi keluar selepas Nabi masuk dalam Kaabah tu, Nabi semayang, Nabi takbir di setiap penjuru tu, Nabi keluar. Sebelum tu Nabi menjatuhkan patung-patung dengan busur panah dia. Nabi masuk semayang, Nabi takbir di Kaabah, dalam Kaabah. Kemudian Nabi keluar. Bila Nabi keluar, Nabi bersebut ucapan tu, la ilaha illallah wahdah la syarikalah sadaqa wa'dah, sampai habis. Nabi sebut. Kemudian mereka ni hak duduk diri ni, tanya Nabi, wahai Nabi, nak buat apa? Semua tahu kesalahan masing-masing. Dulu kami pernah buat kat Nabi macam ni. Kami pernah ambil perut unta yang busuk, kami letak di atas tengkuk Nabi ketika Nabi solat. Semua pernah buat. Tapi cuba tengok apa ucapan Nabi. Hui, kalau kita boleh ikut ni tuan-tuan. Subhanallah. Nabi kata apa? La tasriba alaikumul yawm. Nabi kata la tasriba alaikumul yawm. Depa tanya, maza aqulu lana? Wahai Nabi, kamu nak kata apa kepada kami? Nabi SAW kata apa? Nabi kata, innama aqulu lakum kama qala Yusufu li ikhwatihi. Hari ini aku akan berkata kepada kamu seperti mana yang pernah dituturkan oleh Nabi Yusuf kepada saudaranya. Nabi Yusuf yang tidak disenangi oleh saudaranya. Ada 12 orang tu. 10 orang. Kemudian Nabi Yusuf daripada anak Rahail, lahir Nabi Yusuf dengan Bunyamin. Anak mak pertama daripada Nabi Yaqub tu, ada 12 orang. Anak daripada Laya. Laya ini anak daripada Laban. Laban ni siapa? Laban ni dua beradik dengan bini Nabi Ishaq. Yang bernama Rafiqah ke Rafitah. Saya tak ingat nama tu. Jadi tuan-tuan, hak ni anak mak lain. Mereka ni anak mak lain. Jadi Nabi Yaqub ni menzahirkan rasa kasih sayang kepada Nabi Yusuf yang dikatakan berlebihan sebab segaknya. Segaknya Nabi Yusuf tu diwarisi daripada ayah dia dan mak dia. Mak dia siapa? Rahail tu. Yang segak tu. Kemudian, bila mereka tak puas hati, mereka pergi tauk dia dalam telaga, mereka bawa balik baju dia ada darah daripada kambing, bagi tahu ke ayah dia bahawa dia kena makan dengan serigala. Sebut dalam Quran tu. Kemudian ayah dia pun sedih lah. Tak nampak Nabi Yusuf ni. Satu masa Allah bagi ujian negara mereka tu. Tak ada bekalan makanan. Tak ada benih nak tumbuh, nak ditanam. Pergi jumpa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tu senyum ya. Nabi Yusuf senyum. Daripada dengar suara Nabi Yusuf, mereka kata masih yang kenal. Besar dah. Kemudian mereka tanya kat Nabi Yusuf, kami rasa macam kenal kamu. Nabi Yusuf tak kenal. Aku bukan kenal hampa. Lepas tu siapa? Dia kata, aku dah saudara hampa Yusuf. Oh ni Yusuf ke? Hang tak marah kat kami ke? Dulu kami tahu hang telaga. Tak marah kah? Nabi Yusuf kata hak ni. Nabi Yusuf kata hak ni. Hak ni lah Nabi kata kepada puak-puak kafir Quraisy tu. Nabi Yusuf kata apa? Nabi Yusuf kata, la tasriba alaikumul yawm idhabu antumut tulaqa. Itulah kata Nabi Yusuf, dan yang itulah Nabi Muhammad kata. Nabi kata, la tasriba alaikumul yawm. Hari ini aku tiada dendam dengan kamu. Boleh faham? Aku tak ada dendam dengan kamu semua. Idhabu.
bebaslah kamu semua, antum tulaqa, pergilah kamu semua bebas. Aku bebas semua. Dan selepas Nabi kata benda tu, mereka pun rasa lega lah. Dan Nabi bagi syarat, siapa yang nak duduk di sini, kena jadi Islam. Siapa tak mau duduk di sini, siapa tak mau jadi Islam, tak boleh duduk di sini. Kemudian yang kedua, Nabi sambung lagi, Nabi sebut beberapa nama. Yang ni kena jumpa aku baru boleh settle. Antaranya ada satu orang, nama dia Ikrimah. Ikrimah ni kena jumpa aku. Ikrimah kita cerita masalah. Tak boleh cerita tang ni, panjang tak habis lagi. Boleh faham? Nampak tak itu? Di sinilah yang disebut bahawa Nabi suruh Abi Zar ni hubung silaturahim. Walaupun orang pernah buat celaka kat kita. Saya tak boleh nak hurai panjang sebab lagi ada orang mempusin saya punya. So jadi saya hurai sekat tu dah. Faham sudah. Baik. Yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Wa amarani alla as'ala ahadan syai'a. Baginda Nabi SAW menyuruh aku agar tidak meminta sesuatu pun daripada orang lain. Kalau kita susah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan Allah lorongkan orang-orang yang berhati perut dan orang-orang yang bersikap baik ataupun ikhlas akan datang membantu kita. Tapi Nabi sangat melarang kita untuk meminta-minta. Maksudnya minta sedekah ataupun jadi pengemis. Itu Nabi SAW larang kita. Jadi hang susah terang mana pun, pergi jumpalah kawan-kawan, cerita kesusahan, kawan bantu-bantu. Tak bantu tak apa, minta kepada Allah. Jangan duk pergi pengemis. Jangan duk pergi jadi pengemis tu. Minta maaf ni bukan nak menghina pengemis. Jangan jadi pengemis. Kenapa? Sepatutnya dalam Islam tiada pengemis. Kerana Allah SWT telah memfardukan kepada kita untuk zakat. Jadi orang yang pengemis tu susah, bagi zakat kat dia supaya dia hidup senang. Ustaz, dia bukan pengemis susah, dia pengemis yang senang. Hidup mengemis tapi pendapatan lagi banyak pada orang yang tak mengemis. Jadi walaupun kita bantu dia, dia tetap mengemis. Sebab dia tak perlu kerja teruk. Dia hanya pergi duduk depan bank. Ni tak syok cakap ni. Sagi orang duduk depan bank tu marah saya pula. Dia hanya pergi duduk depan bank, duduk tunggu. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sekolah tahfiz, sekolah tahfiz. Lepas tu kita, kalau tak mau bagi, jangan menghina dan mengherdik. Itu sikap kita orang Islam. Sekolah tahfiz, sekolah tahfiz. Tak ada duit, saya dah buat lah. Yang macam tu. Kalau tak mau bagi sekalipun, kita ragu-ragu apa-apa, senyum je. Tak apa, cik. Tapi kalau nak bagi lah. Kalau tak mau bagi, pergi gitu. Ni dah, hampa ni. Saya tak syok nak cakap tu kan. Hampa ni. Dia buat tahfiz banyak-banyak buat apa? Dia kata apa aku tu? Banyak tahfiz tak ada masalah. Dia kata, dia buat tahfiz banyak-banyak. Dia mengaji hak lain lah sama. Lagu tu lah. Hampa ni tak ada kerja lain. Minta sedekah. Memalukan. Tu dia. Jangan hina. Kalau tak mau bagi, jangan hina. Kita habaklah. Mungkin lain kali saya bagi. Minta maaf nak. Yelah. Lagu tu sudah. Dah tak mau bagi, hina orang tu pula. Dia kata bukan saya nak menghina lah, tapi tiap-tiap kali saya main bank muka dia. Sebenarnya tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sedang mendorong kita untuk buat baik. Maka kita pun bersangka baiklah dengan dia. Tak mau bagi RM10, bagi 9. Tak mau bagi 9, bagi 8. Tak mau bagi 8, bagi 7. Tak mau bagi 7, tak usah bagi. Pergi gitu sudah. Duk atas kita. Allah sedang lorong kita untuk buat baik, tapi kita selalu berpandangan tak baik. Habis. Kemudian yang seterusnya tuan-tuan, wa amarani an aqula bil haqqi wa in kana murra. Nabi SAW menyuruh kita untuk kita ini bercakap tentang perkara kebenaran walaupun ia pahit untuk didengar. Tuan-tuan, susah ni nak cakap benda kebenaran ni, terutama ada live macam ni. Kalau saya cakap benda yang benar-benar hak, saya akan menghadapi kesusahan. Tapi saya bukan takut pun benda tu. Cuma saya cakap patut padan saja. Kalau tuan-tuan faham. Tak faham pun tak apa. Yang saya nak abang di sini tuan-tuan, Nabi suruh kita cakap benda kebenaran. Tuan-tuan berani pergi tegur benda kebenaran yang orang buat tak benar. Tuan-tuan tengok orang tengah duduk menari berjoget, gelek. Kuda yang mana, Tuhan senang. Tahu lagu tu? Dia hangut je, dia celek mata dan tengok. Yang tak apa dah tu, dia sedang mencantik. Ustaz menyanyi. Tu dalam tu dia tulis, Ustaz menyanyi.
Bukan benda ni. Kita tengok orang duk menari golek. Kita berani tak pergi tegur? Pasal duk menari golek lah. Contoh pergi tengok budak-budak kita duk melepak lelaki perempuan duk atas motor sekali kahwin pun tak berani pergi kata kat dia. Ni cik, nikah tak lagi? Tak lagi. Yang tu tak lagi, waktu boleh. Tak apa, saya sedang bercinta dengan dia. Cinta tak boleh cuy. Islam ni kena kahwin dulu. Alah, kami nak kahwin lah ni. Sebelum kahwin kita ni dulu-dulu lah. Menzahirkan rasa cinta. Berani pergi tengok. Tak pasal-pasal lagi mereka kumun kita. Tu hak duk naik motor kita keluar main tang tu kan. Keluar main tu. Lampu hijau. Elok kita sampai merah. Mereka main orang. Tuan-tuan berani tengok. Tak berani. Tak berani. Padahal kita boleh tegur. Cik, Pak Long telinga ni sakit. Kan? Dia kan duk rep tu. Lah. Lagi sakat dia press. Gaduh-gaduh dia tidur depan kita, dia press. Asap masuk dalam hidung. Pensan orang tua tu. Nampak tak tuan-tuan? Dapat berani. Jadi bila kita cakap benda kebenaran ni, ada orang boleh terima kebenaran, ada orang dia akan pusing balik kita kebenaran. Itulah yang Nabi suruh kita cakap benda kebenaran. Okey, kita tak usah cakap kat orang. Tuan-tuan pergi cakap dalam rumah tuan-tuan. Hari Sabtu ni ada kenduri. Lepas tu bini kita nak pergi makan kenduri dengan kita. Lepas tu kita kata kat dia, patut padahal sudahlah. Jangan hang segak sangat pada pengantin. Berani kata apa tu? Bini kata, alah mulut merah sikit yang nak bubuh mulut merah tu. Siapa dengan ayam nak telung. Bisa tengok ayam telung tak belum? Saya duduk kat kampung dulu, mereka belah ayam duduk dalam seron. Seron tahu seron? Seron hak buluh pacak tu dia buat macam, buluh tu bubuh jerami tu, ayam duduk tu lah. Ayam ni bila dia nak telung, kita pun tengok duduk dia main. Macam orang perempuan pakai gincu. Macam tu lah. Kita pun tegur bini kita. Nak pergi makan kenduri, jangan hang cantik sangat pada pengantin. Alah. Alah tu lelaki dia pun. Masuk bawah meja. Kan? Tu nak abang. Berani cakap kebenaran. Alah dia kata kalau cantik lawa pun kawalan bini abang juga. Ya, bukan macam tu. Aku tak mau hang sampai peringkat. Orang semua tengok hang tak tengok pengantin tu. Kadang-kadang laki pi asin, bini pi asin. Laki tengah nak suap nasi. Laki baru nak suap nasi, ada perempuan lalu. Dengan mulut merah, dengan baju. Tak tahu nak abang. Jalan ni macam kucing tu. Kan atong kaki. Panggil apa? Kek uang. Kek dong. Apa dong? Kek uang. Jalan kek uang. Pimai. Lepas tu, lepas kata, Nung apa? Dia pun tengok. Ui, siapa ha? Lepas kata, bini hang. Oh, bini aku lah. Oh, dia kata duduk di rumah macam dengan jebon. Jebon bisa tengok orang, bisa tengok. Jebon. Tapi pi makan nuri memang tak boleh nak tengok dia kan. Batu tu saudara kira lah batu ni. Batu daripada atas sampai bawah. Kuat atas bau lagi. Hak tu tahu apa ada lah. Dulu dia kuat atas bau ni kalah ACPU. ACP kan? ACPU. Kalah lagi atas. Punya anak melawar. Tak apalah kita pun nasihat dia. Wahai isteri yang aku sayang. Jika kamu nak masuk syurga dengan aku, maka janganlah tabarruj. Berani tengok tu. Faham tak? Try lah tengok. Lepas tu kita nak boleh menantu. Nak boleh menantu tu nak sambut orang Putrajaya punya. Bini dia kata mereka Putrajaya besok buat nuri ni. Nuri mereka ada karaoke. Nuri kita kot derga ni buat tahlil. Habis tahlil makan balik lah. Satu anak dia kata, janganlah gitu abah. Buatlah. Nyanyi-nyanyi sikit. Panggil Razapati ke apa ke. Kan? Lepas tu ayah kata, aku ni duk pergi masjid. Ustaz dia kata, kenduri macam tu tak ada keberkatan. Mak dia kata, amboi. Dia buat amboi. Ayah dia pun tu, masuk orang meja kali lagi. Mak dia amboi lah. Ya ayah hang pun, kolot sangat. Main mana macam tu? Orang nak sambut tu menantu Putrajaya tu main. Dia faham tak tu? Yang tu, itulah kebenaran. Anak-anak perempuan kita keluar dengan baju apa semua tak ikut spek. Tu bunyi apa tu? Guruh ke waktu masuk waktu? Masuk waktu dah tu. Kuasakan gurun. Saya apa ada? Dah ada lagi. Kebang ni tu. Ni gendang. Gendang. Saya duk kata ni dah. La ilaha illallah, terkejut kat mujung ni. Kambuli terkejut ni. Takut lompat lah. Baik nak habis dah satu lagi. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Yang keenam, wa amarani alla akhafa fillahi lawmata laim
Baginda Nabi memperingatkan kita supaya menyuruh kita tidak ada rasa takut terhadap celaan, terhadap dakwah yang kita jalankan. Hak tu Ustaz ni. Bila kita habang kat bini kita tak boleh terima pun tak apa, anak tak boleh terima pun tak apa. Kalau dalam rumah kita tak boleh terima dakwah, kita pergi dakwah di luar. Dia kata dalam rumah pun tak boleh terima, macam mana nak dakwah di luar. Nabi berdakwah, laumata laim, tak heran walaupun dibaling batu, walaupun dicerca. Sehingga malaikat mai offer nak cabut bukit ni, pergi lempak kat puak-puak Taif ni. Pasal apa nama lempak batu. Dan Nabi terdengar suara malaikat berbincang, bersebut. Dia kata apa? Sekiranya menitiknya darah Muhammad, celakalah tempat ni. Nabi tahan darah dia supaya tak gugur ke bumi, tuan-tuan. Kemudian Nabi pun bila kena baling, Nabi pun tak tunggu juga. Kan? Nabi pun pergi bersembunyi lah di dalam kebun anggur Al-Adas tu. Bila jumpa Al-Adas pun tengok siapa dia tak kenal ni, dia rawat luka Nabi. Kemudian Al-Adas menyediakan kepada Nabi buah anggur dalam taman dia tu. Kemudian Nabi nak makan, Nabi sebut Bismillah. Maka Al-Adas terkejut. Dia kata, aku pernah mendengar perkataan ini di negeri aku. Nabi tanya, kamu dari mana? Dia kata, saya dari Ninawa, negeri kelahiran Nabi Yunus bin Matta. Oh, Nabi kata, itu saudara aku, itu kekasih aku, saudara aku. Dengan mendengar apa yang Nabi sebut itu, Al-Adas memeluk Islam. Jangan kata dakwah Nabi tak berjaya di situ. Walaupun yang lain mencerca, menghina, mereka upah budak-budak mai depan Nabi, duk hina, duk kutuk Nabi orang gila. Hak tua-tua ni baling batu kepada Nabi. Tapi ada satu orang manusia, nama dia Al-Adas. Kalau tuan-tuan pergi di Taif, kita akan bawa pergi di kebun Al-Adas tu. Sekarang tak boleh turun. Kalau 5 tahun dulu boleh turun masuk dalam masjid tu, masjid kecil lah. Sekarang dah tak boleh turun, lalu tengoklah tu kebun Al-Adas, tu masjid Qur', lagu tu lah, boleh tunjuk lagu tu. Jalan ni. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, maka Al-Adas memeluk Islam. Maka dakwah Nabi ini menghadapi situasi yang Nabi sebut laumata laim, walaupun kamu dicerca, kalaupun kamu dihina. Itulah cabaran dalam berdakwah. Yang terakhir, Nabi berpesan kepada Abi Zar, wa amarani an aksira min qawli la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim fa innahunna min kanzin tahta al-arsy. Nabi kata, wahai Abi Zar, perbanyakkanlah, banyak-banyaklah mengucap kalimah la hawla wa la quwwata illa billah. Banyak sebut hak tu. Senang, susah sebut hak tu. Menghadapi kesulitan dalam apa sebarang hidup kita ni, la hawla wa la quwwata illa billah. Diangkat naik darjat kita. Jangan lupa la haula wala quwwata illa billah. Kita tak ada daya. Kita tak ada sebarang kuasa. Jangan duk takabur dan sembang besar dan berasa diri itu hebat. Kalau Allah matikan satu jari kita ni, tak boleh nak rekod, tuan-tuan. Jenuh kita. Saya ceritalah dalam ceramah saya. Saya pergi di Langkawi, saya pergi baca khutbah di satu masjid. Selepas turun daripada masjid, jemaah semua pakat mai salam dengan saya. Ada satu orang di masjid tu mai salam saya dengan satu jari je. Dia mai salam saya dengan satu jari tu. Saya kata, tak bisa jadi ni. Orang salam dengan satu jari. Dia ni nak main-main aku ke apa? Dia tengok saya, muka saya lain. Saya kata, tak baik mana dia suruh jari kita. Aku nak pegang ke mana? Saya pegang jari dia. Ni cerita betul ni. Kemudian dia pun tengok saya muka lain. Dia tengok semua orang tak ada, dia main. Ustaz, saya aksiden Ustaz. Bila saya aksiden, jari-jari saya di semua 4-4 jadi bunyi. Rekod tak boleh buka. Tinggal satu ni, ada kedik-kedik ni. Itu yang saya salam dengan Ustaz satu jari tu. Oh, saya kata betul, kalau nak buka kunci mutu buat macam mana? Pusing-pusing juga. Tangan kiri boleh, tangan kanan tak boleh. Lepas tu nak korek tak hidung hak ni. Saya dan melawak dengan dia dah. Sebab dia tengok saya muka lain. Memang saya muka lain, mana biasa orang salam. Abang biasa ada orang salam. Salam. Mana ada. Kan? Tu nak abang kata, nikmat Tuhan bagi satu jari ni. Kalau Allah matikan 4-4 jari ni, tinggal satu jari ni. Tu saya memang. Ni tangan kiri kanan. Nak suap nasi, dia kena makan nasi, kena guna canca, makan dengan tangan kiri, tangan kanan, tak boleh nak pegang macam-macam. Bagaimana kalau Allah matikan 4-4 jari ni, hak sebelah ni? Tak boleh basuh berak, tuan-tuan. Tak basuh berak ke mana? Tangan kanan, sakit tak lalu makan nasi. Tu jari. Tuan-tuan berfikir ni, tuan-tuan duk tengok saya, ada yang pejam mata, ada yang celeh, ada yang senyum. Tiba-tiba balik malam ni, mata tak boleh katuk. Ini kita awak bang. Nampak hantu ke? Ya. Ustaz dia kata apa, aku celik-celik tengok dia sampai keluar, tak boleh kejit. Tentu kita kejit mata sehari berapa? Kita kejit mata sehari berapa?
Tak pernah orang bilang. Tapi ada satu Mak Saleh, dia buat kajian tentang kejit mata. Manusia ni dia kejit mata sehari lebih kurang 2,000 lebih ke atas. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan duk tengok ceramah kuliah kan, baca Quran kan tiba-tiba duduk ni. Lepas tu balik nak lena duduk tu. Buat lena. Mula nak kacau orang. Kacau siapa? Kacau bini nak. Aku tak boleh lena Lepas mata duduk celek. Kalau mata pejam saja pun tak boleh celek. Lagu mana? Siapakah yang berkuasa membuka dan menutup mata kita? La haula wala quwwata illa billah. Kalau berasa diri tu hebat sangat, tak ada apa pun sebenarnya kita. Tuhan yang menguruskan diri kita semua tu. Jadi kita pun rasa hebat lah. Aku itu, aku ini, aku itu, aku ini. Sekali Tuhan rentak, zat. Tu dia, masuk paip dalam rengkung tu. Pasal no? Banyak baik-baik. Sebab tu Nabi pesan hak ni. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Macam doa naik kereta, berasa kereta kita tu laju tak sangat. La haula wala quwwata illa. Berasa sedap aircon sejuk kereta kita. La haula wala quwwata. Apa-apa saja pun ucaplah la haula wala quwwata illa billah. Kerana kata Nabi SAW, sesungguhnya kalimah ini adalah daripada harta yang berada di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, semoga pesanan yang disampaikan oleh Nabi yang kita baca pada malam ini, sandaran kepada Abi Dzar Al-Ghifari ini akan menjadi satu bekas dalam jiwa kita untuk kita bersama-sama bermuhasabah diri kita. Kemudian lakukanlah perubahan ke arah kebaikan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sekiranya ucapan yang saya sebut tadi ada menyentuh jiwa dan hati tuan-tuan yang rasa tidak senang hati, saya minta ampun, minta maaf. Saya sangat belajar daripada apa yang pernah berlaku pada diri saya ketika menyampaikan khutbah. Kan? Jadi saya tak maulah tuan-tuan balik terasa hati aku, tak apa hati aku rasa dia kata kat aku, saya tak. Saya tak katakan siapa-siapa pun, saya peringat diri saya. Saya pernah berkhutbah di satu masjid. Waktu saya sedang menyampaikan khutbah, mesin padi duduk. Saya pun sebutlah dalam khutbah tu. Sampai bila kita nak bekerja. Tak ingat nak sembahyang Jumaat. Dia turun-turun pindah Jumaat tu. Saya angkat dengan takbir. Allahu Akbar. Tarik nafas, tak lepas. Sesak nafas. Saya pun tak syak apa-apa. Saya pun tak tuduh. Tak tuduh driver mesin padi tu. Maksudnya, saya tak mau ada orang terasa apa-apa. Maksudnya terasa apa-apa, terasa tak senang hati. Tapi tak rasa tak puas hati. Kalau rasa senang hati tak apa. Boleh senang hati ke tak puas hati? Tak kata apa. Saya orang ni. Senang hati ke tak puas hati? Tak jawab. Ni lagi risau. Kalau ada jawapan tu tak apalah. Tuan-tuan simpan dalam hati. Kalau hak baik tu buat balik. Kalau hak tak baik tu keluar pintu lagi. Tinggal abang tu. Boleh no? Boleh dah ni? Boleh dah? Boleh, alhamdulillah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.